masa yang singkat itu, maka berlakulah orang kata masa muka dan sebagainya. Abang balik, abang tak tolong pun tengokkan mak ayah, jaga mak ayah. Jadi macam-macam isu, tapi nak bagi tahunya mereka tetap adik-beradik kita. Yang mana air dicincang takkan putus. Maka kita nak dengarkan malam ni jam 9 malam untuk Kemudian Hati. Anda dengarkan di Facebook dan juga YouTube. Tonton dekat situ sampai ada soalan-soalan. Kalau anda sendiri alami isu dan juga permasalahan berkaitan dengan adik-beradik ni, terutamanya musim perayaan, boleh kongsikan soalan dekat Facebook dan YouTube kami. Ataupun nak orang kata tak nak didedahkan nama ataupun identiti anda, boleh terus hantarkan ke WhatsApp 0112900404. Bersiaran secara langsung sekejap lagi. Saya bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, kawasan berdaftar kita, dan juga kita nak dengarkan permasalahan anda. Mungkin ada solusi yang boleh kita cadangkan untuk kita selesaikan. Tapi tak payahlah tunggu raya tahun depan. Mungkin 2-3 hari dah reda, kita boleh mohon maaf ke, bertegur semula ke, insyaAllah. Semoga yang keruh kita buang jauh-jauh, insyaAllah. Okay? Terus bersama-sama kami daripada Far East, sini di Gugur di Setiamu, hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islamik.
inspirasi, euforia, Islam, semuanya diikim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu daripada kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu daripada rasa penakut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu daripada bebanan hutang dan penindasan. Hadis riwayat Muslim. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Buat orang Kelantan mana berada di Kota Baru, anda kena dengar Radio IKIM di frekuensi 89.8 FM. Saya Amira Muhammad Fauzi, pendengar setia Radio IKIM, inspirasi euforia Islami. Jom kurban PNP? Kurban aku biasa dengar. PNP ini kali pertama. Apa tu? Profesional dan premium. Maksudnya, pengurusan kurban dilaksanakan dengan cara profesional. Sembelihan menggunakan slaughter box, penyimpanan menggunakan cold room dan pengagihan pula menggunakan cold truck. Oh, macam tu. Ya, sempena Aidiladha tahun ni, Radio IKIM dengan kerjasama Kurban.com akan menganjurkan program Kurban bersama IKIM. Nak cerita? Panjang sangat. Apa kata? Daftar je dulu. Hubungi Kurban.com di talian 017-983-8382. Pastikan kita adalah yang terawal untuk mendapatkan harga promosi RM799 sahaja untuk satu bahagian korban. Kalau macam tu, sekarang juga aku nak daftar. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Faiz Haji Osman. Nabi
salamun alaik ya Rasul, salamun alaik ya Nabi, ya Rasulullah, ya Habiballah, salamun alaik ya Nabi, salamun alaik ya Rasul, salamun alaik ya Nabi, ya Rasulullah, ya Habiballah, salamun alaik. Kekasih Allah padamu kemuliaan, dirimu itu sinar ikutan, perlakuan dan ungkapanmu pedoman, petunjukku memahami Tuhan, syafaatkanku di akhirat. Ya Kalau kita betul-betul seorang sahabat yang baik dalam konteks harta ni, kalau kita ada sesuatu, kita akan beri dia lebih berbanding dengan keperluan kita. Itu kira level tinggi. Kita rasa untuk kita boleh cari lain. Tapi kalau sekadar ada RM10, kau ambil dah RM5, aku RM5. Itu dah kira bagus dah. Yang paling rendah kalau ada RM10 bagi dia RM2 dah, dan kau RM2 dah. Masih memberi lagi. Jadi kita tengoklah level kita di mana dan hak yang kita berikan kepada saudara kita yang mana. Begitu juga bercakap tentang hal-hal akhlakiah. Misalnya apa-apa sahaja keperluan sahabat tu kita cepat mendahulukan dia. Kalau dia ada masalah, kita orang yang pertama yang akan datang kepada dia. Kemudian kalau tentang keburukan dan aib dia, kita tidak cepat untuk membuka. Yang itu kita diamkan. Itu lebih baik. Tegur tu satu hal lain, masih kena tegur, tetapi kita tak memburuk-burukkan dia di hadapan orang ramai. Dan hal-hal yang dia sukai pula kita bicarakan. Ini sahabat apa kalau asyik nak mengutuk-ngutuk, asyik memburukkan orang tu. Dan apa sahaja keterlanjuran dan kesalahannya, kita akan cepat-cepat maafkan. Dan kita akan sentiasa pula mendoakan sahabat kita itu, sama ada dia masih hidup ataupun dia telah meninggal. Dan kita akan ringankan beban dia setiap masa. Bila kita bercerita tentang mencintai diri sendiri ni, dia adalah satu proses yang panjang dan rumit. Dan self-love juga, mencintai diri ni juga, dia boleh mencipta kebahagiaan untuk kita. Kita akan rasa bebas dalam hidup. Kita tak sentiasa rasa dikongkong, diperhatikan. Hidup adalah medan ujian.
Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam rancangan Kemudi Hati bersama Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar, setiap Jumaat minggu pertama dan ketiga 9 malam hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Teruskan setia bersama-sama kami, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bersiaran kita untuk edisi Jumaat. Cuma dalam promo tadi kita dengarkan minggu pertama dan ketiga. Kali ini kita ubah sikit. Minggu kedua kita bawakan Kemudi Hati kita bersama-sama dengan anda. Semoga banyak lagi input menarik yang akan kita dengarkan. Dalam mood Syawal ini, masih lagi kita nak meraihkan Syawal. Ada sahabat-sahabat kita mungkin yang esok baru nak mulakan. Ada sesi rumah terbuka. Dan saya difahamkan berita tadi juga menyebut minggu ni juga ada kemasukan pergerakan di lebuh raya, mungkin dijangka ada kenderaan, pertambahan kenderaan dan sebagainya. Jadi anda yang memandu ke mana jua lah destinasinya, kami doakan selamat sampai ke destinasi dan pandu dengan tenang, insya-Allah. Kemudian hati kita pada malam ini bersiaran seperti biasa, saya bersama dengan tetamu saya Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita, dah pun bersama-sama dengan kita dalam talian untuk kita dengarkan menariknya pada malam ini. Apa yang kita akan bicarakan, tajuk yang sangat-sangat orang kata perlu kita fahami sebaik mungkin tentang adik-beradik itu. Raya-raya macam ni kan, mereka tetap adik-beradik kita, insyaAllah. Kita nak bersama-sama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita. Assalamualaikum Haji. Sorry, mute pula Haji punya mic. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat kita Haji? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya kita masih lagi. Selamat Hari Raya Haji. Betul. Apa namanya malam ni kita nak bicarakan tentang mereka tetap adik-beradik kita. Satu tajuk yang penting untuk kita bicarakan sambil anda boleh menonton terus dekat Facebook, dekat YouTube. Soalan-soalan anda boleh kemukakan terus dekat sini bersama-sama dengan kami malam ini. Apa juga persoalan yang singgah malam ni. Kalau ada sahabat-sahabat ataupun kawan-kawan kita yang mungkin ada terasa hati dengan adik-beradik raya-raya baru ni, tapi tak tahu macam mana nak tegur ke, ataupun macam mana nak maafkan tu, nak cara berdepan ke, cukup sekadar dengan WhatsApp ke, ataupun nak kena bagi tahu dalam grup family ke sebagainya. Jadi macam-macam isu yang perlu kita fahami bersama, tapi apa-apa pun mereka tetap adik-beradik kita. InsyaAllah malam ni kita nak bawakan tajuk ini. Anda boleh kongsikan soalan 0112900404 sambil kita nak raikan apa juga persoalan anda. Kalau ada lagu permintaan, lagu raya pun saya akan raikan juga malam ni Haji. Kita nak bagi mood sikit sahabat-sahabat kita yang nak mungkin dalam perjalanan nak ke kampung mungkin. Kali ni mungkin baru selesai kerja, tak sempat raya hari tu dan sebagainya. Inilah masanya, jadi silakan kami nak raikan anda. Haji, kita nak mulakan Kemudian Hati kita kali ini. Haji, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang saya kasih, saya hormati penerbit dan juga DJ Haji Faiz Haji Osman, ibu-ibu, ayah-ayah, para masyayikh, para guru-guru, para habaib, tuan-tuan, perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kita bersyukur sekali lagi Haji, alhamdulillah, sebulan dah kita berpuasa dan kita ditepungkan lagi pada 1/3 dalam bulan Syawal, diam tak diam. Jadi kita ambillah sedikit renungan, mudah-mudahan pada malam yang bahagia ni mungkin ada para teman, sahabat atau perempuan yang dalam perjalanan dalam nak berkunjung ziarah ke rumah adik-adik, saudara mara, masya-Allah. Silakanlah teruskan. Ini sebahagian daripada kasih sayang yang cuba kita bentuk dan wujudkan dalam kalangan kita. Dan sebagaimana dikatakan tadi, tajuk kita pada malam ini untuk kita melihat dalam kerangka hubungan antara adik-beradik ni. Mungkin jarang yang kita rasa nak disentuh, selalu tentang suami isteri, tentang ibu ayah dan sebagainya, sangat signifikan dalam hari raya. Tapi kadang-kadang jangan kita terlupa bahawa saudara terdekat ni adalah salah satu daripada orang yang perlu kita utamakan dalam bermuamalah. Nabi SAW dari bersabda dalam, kalau kita tengok dalam hadis Arba'in kan, yang selalu yang ramai kita hafal, Nabi SAW bersabda, salah seorang di antara kalian ni tak beriman. Qadima Rasulullah SAW Nabi SAW qal la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Dan yang kita selalu baca, kita tak dianggap beriman, sempurna iman kalau kita tidak mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ini dalam perbahasan hadis ni, Masya Allah, bila saya hadir bersama para guru-guru, para asatizah mengaji bersama mereka, dipecahkan, bukan sekadar saudara tu rakan saja. Ramai yang mengambil konteks hadis ni begitu, tapi sebenarnya luas sangat maknanya. Dia kat situ ada jiran tetangga, dalam tu ada adik-beradik. Ini yang kita nak fokus pada malam ni. Sebab kadang-kadang Haji, dalam konteks kita bergaul, campur, kadang-kadang ada tu yang mengutamakan sangat keluarga di sini, ataupun rakan-rakan dekat luar. Tapi jarang-jarang nak kita fokus kepada adik-beradik kita yang mungkin ketika itu dalam keadaan yang pelbagai. Mereka meronta nak meminta bantuan tapi segan dan malu misalnya. Dan mungkin juga di kalangan adik-beradik kita ni memang orang-orang yang ada-ada, yang berada, yang kita boleh berpayung di bawah. Dan mungkin juga di kalangan adik-adik kita adalah mereka yang mungkin sedikit diuji dalam sedikit kesempitan kehidupan, kesukaran, kesusahan. Tapi begitulah sikap dan sifat mereka, tak meminta-minta. Jadi kadang-kadang kita menghulurkan bantuan tu jauh dekat tempat lain. Sedangkan adik-beradik kita ni yang memerlukan. Dia tuan-puan tak semestinya dengan bantuan bersifat material. Tapi mungkin dengan mendengar luahan hati mereka, dengan menziarahi mereka, dengan menghubungkan silaturahim, dengan melayani mereka sebagaimana kita nak dilayan. Dan kadang-kadang Haji khawatir kita terbawa-bawa dalam hidup kita ni dengan jawatan, jabatan, hartaan yang kita ada ni, dan kita bawa di depan adik keluarga kita, adik-beradik kita khususnya lah. Dan ini mungkin kita tak sedar, sebab itulah malam ni kita mengambil sedikit peluang untuk kita sama-sama bermuhasabah macam mana kita nak memberi kecintaan. Kalau kita cinta kasih pada agama kita, urusan agama kita, kita juga kena mencintai juga urusan berkaitan dunia kita, kan? Kalau kita suka, kita dapat kenikmatan dalam hal agama, dan wajib juga kita mencintai saudara kita, adik-adik beradik kita ni, sebagaimana kita mencintai diri kita untuk mendapatkan hal yang tersebut. Jadi kalau kecintaan ni tak ada pada kalangan adik-beradik perempuan, dia sangat-sangat suram kehidupan kita. Apatah lagi kita merasakan bahawa adik-beradik ni macam kita tak boleh kisah, tak boleh tentang mereka. Jadi kita tengok juga dalam kita ngaji Allahumma salli Muhammad, dalam surah Allahumma salli Muhammad, saya terlupa surah tu, Nabi antara Nabi Musa AS dan abang Nabi Harun AS, bagaimana Nabi Musa AS mendoakan kebaikan untuk abang. Subhanallah. Jadi Islam ni sangat lengkap untuk menceritakan dengan kasih sayang antara abang, kakak, adik-beradik dan sebagainya. Tuan-tuan yang saya muliakan kasih sekalian. Dan saya nak mengajak semua jugalah untuk kesempatan malam ni, mungkin sambil-sambil memandu, ataupun sambil-sambil mengena kena kopi O misalnya, tanpa gula kan. Kita muhasabah, kita tengok, renung balik apa agaknya khabar adik-adik kita, dan cuba kita tengok, mungkin kita plottingkan Along ni macam mana kehidupan, dan Angah ni macam mana agak-agaknya anak-anak, Alang ni macam mana agak-agaknya mereka, dan Abang Cik ni macam mana lah hidup, yang bongsu Hawa ni macam mana lah misalnya. Jadi dalam keadaan kita merenung ni, sambil-sambil tu kita tengoklah apa agaknya benda yang perkara yang boleh kita bantu. Dan tuan-tuan yang saya mulakan, nikmat ni berada dalam keadaan memiliki adik-beradik ni dia berbeza, tuan-tuan. Kalau dululah, kalau kita terbawa dengan pengalaman lampau, mungkin kisah-kisah Haji, mana ada adik-beradik ni tak bergaduh kan, salah faham, zaman-zaman adik-beradik ni kan. Tapi ada suatu ketika, tuan-tuan, kita kena buat barikade. Kita berhenti untuk menghadapi suasana kenyataan hari ini, yang bahawa kita ada satu harta yang sangat bernilai, iaitu adik-beradik. Kemudian dikembangkan lagi, misalnya mungkin direzekikan ada anak saudara, ada ipar duai dan sebagainya. Subhanallah, ini harta-harta yang mungkin kita tak terhitung kesyukuran yang kita miliki, dan kita mungkin buat pengabaian begitu sahaja, ataupun sekadar begitu sahaja. Subhanallah.
Jadi insyaAllah kita akan kembangkan lagi perbicaraan ini, Haji. Dan saya mengharapkan tuan-tuan puan silakan teruskan apa saja urusan, memandu dengan hati-hati, sambil insyaAllah Haji kan kita temani dan sepanjang perjalanan insyaAllah. InsyaAllah. Apa pun orang kata apa ni, aktiviti yang sedang anda laksanakan waktu ini, kami akan teman-teman anda, sambil anda buatlah aktiviti anda tu, kami buat aktiviti kami kat sini insyaAllah. Sambil menarikan anda seketika nanti, boleh kongsikan terus 01129 004 WhatsApp daripada kami insyaAllah. WhatsApp kepada kami, kita akan raikan bersama sekejap lagi soalan berkaitan dengan mereka tetap adik-beradik kita. InsyaAllah kita nak raikan bersama selepas ini. Jadi anda jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami dalam Kemudi Hati, pastinya di Radio IKIM. Soalan-soalan anda kemukakan selepas ini. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Allahumma salli ala Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sentiasa bersama berkongsi info terkini, pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Teruskan setia bersama kami, Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kemudi Hati kita bawakan pada waktu ini. Terima kasih atas perhatian anda. Live Facebook kita bawakan sekarang ini. Anda boleh terus kongsikan soalan anda bersama-sama dengan kami. Ya, mereka tetap adik-beradik kita. Itu tajuk yang kita bawakan untuk kita bicarakan kali ini dalam Kemudi Hati. Saya tak lain tak bukan, kita bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, kawasan berdaftar kita. Soalan-soalan anda kemukakan terus menerusi WhatsApp 01129 004 004. Silakan. Yang tak nak kita dedahkan nama, anda hantar terus dekat WhatsApp. Kejap lagi saya bacakan terus soalan anda. Kalau anda ingin berkongsi apa juga cerita pengalaman mungkin, anda boleh terus hantarkan komen di Facebook maupun YouTube kami lah. Antara sahabat-sahabat kita yang berkongsi, ni mungkin ada yang tag adik-beradik sendiri kot Haji, sambil ajak diorang dengar sekali kan perbincangan kali ni. Kata siapa ni, Kamariah Hussein kata mendengar luahannya, menziarahi adik-beradik kita, mencintai adik-beradik kita, dan apa yang boleh kita bantu, bantulah. Harta ke kan, kalau tak harta pun macam Haji sebut tadilah, pendengaran kita untuk ringankan beban mereka. Apa juga, tanyalah khabar mereka, saudara mara kita ni kan, adik-beradik kita lah terutamanya. Dan insyaAllah Haji kita nak sambung lagi. Sebelum kita ambil satu soalan dekat WhatsApp, kejap lagi kita nak bacakan soalannya, tapi kita nak raikan, sambungkan bicara kita ni tentang mereka tetap adik-beradik kita ni. Haji, silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tuan-puan yang saya muliakan dan kasih sekalian, realiti kita dahulu kan,
kadang kita tak tahu apa punca. Masa kecil dulu hubungan dengan adik-beradik ni rapat sangat. Tak ada dengki, tak ada iri. Kalau ibu marah tu, marah adik kan, abang cover. Tanya mak, kenapa marah adik? Kan kesian dekat adik. Bila mak marah kakak, adik pula cover. Kan? Cakap jangan marah kakak. Kan? Dan kadang-kadang tu sampai yang bersalah ni kakak tapi adik mengaku salah. Kan? Kalau perkara, kita ingat dulu kalau zaman susah, benda makanan sikit tapi kita boleh kongsi bersama. Betul. Kan? Kita tetap suapkan ke mulut kan? Walaupun mengomel dan sebagainya. Subhanallah, indah sangat kan tuan. Kan? Kita tidur sebantal, satu selimut. Kan? Kalau terbuang air kecil tengah malam tu kan, hancing itu kan. Jadi subhanallah, kita boleh ingat, boleh rasa betapa suci, bersih kan? Hati kita masing-masing waktu itu. Dan tetapi kenapa bila kita dah besar, kan, kita dah bekerja, dah berkahwin, semua tu macam jadi perkara yang lain. Dan sejak bila pula kita melihat adik-beradik ni sebagai persaingan untuk kita. Apa yang dia pakai, apa yang dia beli, kita nak jadi lebih daripada dia. Kalau semua perkara ni akan menjadi perkara yang punca kepada keberantakan. Kalau dia kaya, dia celik sedikit, ada pula kita rasa sakit hati pada dia. Sedangkan ni sedarah sedaging. Tuan-tuan cuba kita nak masuk dah ni pada perbicaraan ni untuk kita rasa. Bila dikatakan sedarah sedaging ni, kita keluar dari rahim yang sama, memiliki ibu ayah yang sama. Sebagaimana rapat pun kita lah dengan best friend forever kita pun, tuan-tuan, dia tak dapat nak menandingi kehebatan kasih sayang yang sepatutnya, lebih lagi kepada insan-insan bernama adik-beradik. Kan, kalau bila adik-beradik kita kahwin, ada pula pakat yang buang adik-beradik. Kalau adik-beradik tu dah melakukan kesilapan dan kesalahan, kita tak Allahumma salli Muhammad, tak cuba pun nak cover dia, tak beri ruang dan peluang untuk dia bangkit, bangun balik daripada kesilapan, kesalahan yang mungkin dia telah lakukan. Dan iyalah, kita rasa keluarga mertua kita lebih baik. Kita buat perbandingan. Kita mula mengatakan keluarga mertua saya tak macam ni pun. Dan kita melihat adik-beradik kita ni macam low standard. Alhamdulillah misalnya perempuan. Saya rasa sangat sayu lah kalau cerita pasal ni kan. Sebab yelah, bila katanya adik-beradik perempuan, dia kena ada rasa. Kena ada rasa. Walau macam mana keras pun hati kita ni terhadap adik-beradik kita perempuan, perhati je lah mereka ni. Saya bukan apa je, saya teringat bila saya berkesempatan tunaikan umrah pada tahun 2018 kalau tak silap saya. Masa tu saya masih lagi berkursi roda, tuan-puan bayangkan. Saya diuji dengan sedikit ujian daripada LA tu masuk ke perut kapal terbang tu, sehinggalah sampai ke Muhammad Madinah, mula pergi Mekah berkursi roda. Dan subhanallah, adik yang saya kasihi lah yang menolak saya, menemani saya, Izrin namanya. Dan yang Masya Allah, itu buatkan saya sentiasa teringat pada dia. Ini keindahan yang kita kena rasa tu, yang kita kena lalui, dan kita kena bentuk sebenarnya. Kita kena bentuk memori-memori ini. Walaupun kita dah memiliki keluarga, yang kita rasa segala usaha, segala perkara yang kita nak tumpukan pada keluarga kita, tapi jangan kita lupa, kita masih lagi memiliki adik-beradik yang sebab itulah antara Allahumma salli Muhammad hikmah faraid, kenapa adik-beradik dilibatkan sama. Ini saya tak nak sentuh, saya bukan ahli ni, cuma saya nak ajak tuan-puan berfikir kenapa hikmah adik-beradik ada bahagiannya di situ, supaya nak kita bentuk sebenarnya kasih sayang. Allah nak ingatkan kita, ini adik-beradik yang kita kena jaga dan pelihara. Dan mungkin adik-beradik kita yang mana pakai kereta besar kan, bagi salam keruk saja dia panggil, mungkin lebih tebal kan. Kalau salam keruk hari raya kan, salam kan lama kan. Dan mungkin disebabkan dia begitu, maka kita puji dialah kita rasa paling sayang. Tapi untuk mungkin kalangan adik-adik kita yang berkereta buruk, duit yang mungkin asyik tak cukup, anak cucu dia yang mungkin maafkan saya kan,
yang mungkin sedikit tak terurus. Tapi anak inilah yang kita jadikan bahan umpatan. Dan ini yang kita kena sama-sama fikir tuan-puan, yang renungkan. Khususnya lah kalau tuan-puan sebagai seorang ibu ayah, jangan perkecil dan bandingkan atas kekurangan-kekurangan yang ada. Sebab kita tak tahu nikmat dan hasil tu bila yang akan kita rasa. Hari ini mungkin kita nampak luaran semata-mata. Justru tuan-puan, apabila kita lihat dan kita bandingkan, kita membezakan dari sudut keikhlasan, dalam sudut kita nak bersilaturahim, mesti ada perkara yang tak kena. Sebab itulah saya nak ajak pada awal ini untuk kita sama-sama, pertama ibu yang saya mulakan, tak kira lah usia tuan-tuan perempuan, saya dan siapa pun dekat luar sana, berapa usianya, tak terlambat untuk kita bentuk kembali, untuk kita saling mengingatkan. Dan sebab mungkin tuan-puan yang bersama pada malam ini, yang mendengar bersama pada malam ini, mungkin boleh sama-sama kongsikan dekat ruangan media sosial dan sebagainya, tag adik-beradik yang kita kasih dan sayang ini sebagai satu tanda kasih sayang yang kita kepada mereka, insya-Allah. Mulakan dengan didikan. Sebagai ibu ayah, berilah sentiasa pesanan. Mak ayah sentiasa mengharapkan Alung, jagalah adik-beradik, kerukunan adik-beradik yang jagalah Alang, jadilah orang tengah. Abang Cik, teruskanlah perjuangan misalnya. Yang bungsu awal jadi begini-begini, misalnya. Sentiasa ingatkan pesan mereka. Sentiasa hormat orang tua. Kalau tuan-puan memiliki anak-anak, ingatkan perkara-perkara ini. Dan ibu bapa kena acknowledge lah kedudukan anak yang mungkin lebih tua. Sebagai nak letakkan kepimpinan tu mungkin kepada Alung, supaya yang anak adik-adik ni dia tak condemn abang dia ataupun kakak dia yang sulung yang lebih berusia. Ini kita kena bentuk, dia panggil command of chain. Dia punya menurunkan kuasa ni penting, supaya ini pembentukan kepada rasa hormat ni. Daripada kecil lagi kita kena bentuk. Dan bila anak-anak berkumpul, pesan walau apa pun jadi, yang adik yang muda kena hormat yang lebih tua. Dan walau apa pun nanti kau dah kaya ke, kau dah beli rumah, banglo, emas, bertimus sebagainya, walau apa pun yang berlaku, kena sayang adik-beradik. Dia tetap ambang awak, dia tetap adik awak, dia tetap kakak awak. Dan kalau mak ayah tak ada, mereka lah yang akan ganti tempat mak ayah. Dan ini pesanan-pesanan yang kita kena bagi. Be kind to each other lah. And always support each other. Always remember your siblings your siblings are not your competitors. Dan yang kedua, tolong tuan-tuan yang saya mulakan, jangan berkata buruk, bad mouthing. Kalau tak puas hati, cakap depan. Alung, kakak tak puas hati lah. Alung kata kakak ni gemuk. Jangan cakap kat belakang. Sebab ni bentuk benda yang tak sesuai, kan? Dia kadang-kadang gurau-gurau adik-beradik ni, kadang-kadang contohlah Ipa yang tak faham ni je, kadang-kadang kan, ni apa kasar gurau ni kan. Betul-betul lah, Angah tu memang kasar kan. Contoh kan. Tapi kadang kita adik-beradik tahulah lah, dia cakap je sebenarnya tak, hati dia okey kan. Itu cara gurau dia. Tapi kita belajar cara cakap kat depan, berdepan. Sebagai ibu bapa, kita didik anak-anak supaya selesaikan masalah tu berdepan. Ryan, Kayla tak puas hati, cakap apa yang tak puas hati. Kita jadi orang tengah. Jangan pula kita jadi ni, bertumbuk sekarang. Batu api lagi batu api pula. Jangan. Kan? Ataupun kita jadi memihak pula. Tak, tapi kita ajar dia cara macam mana nak deal dengan masalah tu secara terbuka. Cara meluahkan perasaan. Elakkan, macam Haji cakap tadi, elakkan jadi batu api. Kadang-kadang ibu ayah kita terlupa kadang-kadang. Kita jadi batu api. Bila anak A tak ada kat rumah kita pun cerita buruknya sebagainya. Misalnya. Dan cubalah elak kutuk A, kutuk B. Tapi dia kena tuan-puan kena faham. Maksud kutuk ni dia tak menyelesaikan. Tapi kalau kita nak bercerita satu perkara yang mengharapkan perbincangan untuk kita bantu sebagai orang tengah, itu silakan. Faham tak maksud saya kan? Jadi ini untuk menyelesaikan permasalahan, bukan nak jadi punca anak-anak kita bergaduh. Ini yang kedua. Dan tolonglah didikkan anak untuk solat berjemaah, gotong royong kemas rumah. Benda ni tengok apa kaitan adik-beradik dengan gotong royong? Tak, dia saling berkaitan. Tu pun bayangkan macam hari raya ni kan. Bila hari raya, naik kadut pula tu je.
Raya huru hara kan, macam malam tu kejadiannya selasa pinggang, dua rumah, pergi ke rumah mertuanya, kemudian kami pergi ke rumah mak ayah saya. Selasa pinggang kan. Jadi tapi seronok bila beramai-ramai. Gotong royong, itu dia punya jiwa dia. Masak, bersihkan lepas makan kan, basuh pinggan, tak kira lelaki ke perempuan ke, biasa kan. Dia santai-santai minum petang kan. Tengok TV ke, contoh sekarang ni Arsenal power kan, tengok bola Arsenal kan. Kemudian sama-sama, contoh kalau rezeki kita konvoi balik kampung misalnya, kita pergi. Jadi jangan rasa jangan kita rasa bertuan dekat dalam rumah yang kita kongsi bersama. Faham tak maksud saya kan? Sekadar bersantai, tunggu orang sendukkan makanan kan. Seolah ada amah pula tukang masak kat rumah misalnya. Apatah lagi hari ni mungkin ibu ayah kita dah makin meningkat usia tu. Dan ini antara common sense yang kita kena ada. Mungkin sempat je saya nak bagi beberapa lagi ni sempat boleh. Okey. Itu yang ketiga tadi. Dan yang keempat, tuan-puan, sebagai ibu ayah, kita sebagai adik-beradik cubalah layan. Adik-beradik kita sama rata. Dan tak ada yang kita specialkan. Kecuali lah mungkin ada istimewanya, mungkin kurang upaya, keistimewaan misalnya kan. Maksud saya, cuba kita layan sama rata. Dan memang mustahil kan. Sayyidina Nabi SAW pun berkata memang sukar untuk bersifat adil pada anak-anak kan. Tapi tak mengapa kita usaha. Jadi ini kena pegang lah. Ataupun dengan cucu-cucu ke, misalnya perempuan cucu-cucu kan, jangan specialkan, jangan puji lebih, yang ni pula kita kutuk lebih kan. Ini perkara-perkara yang kita kena betulkan. Walaupun memang hakikat tu memang ada perbezaan kan. Mungkin ada anak-anak kita ni, cucu kita ni mungkin mengajinya sedikit cepat misalnya, kan? Ramahnya tu mungkin lebih kan? Tapi cubalah kita usahakan untuk layan secara sama rata. Sebab kita nak elakkan rasa hati, kan? Mungkin tak disebut. Dan kita juga, tuan-puan, sebagai anak-anak, mungkin kita ada isteri ataupun ada suami yang dengan adik-beradik ni kan sebagai ipar. Dan kita cubalah jadi orang tengah. Janganlah kita pula jadi tengah tu kakak tu sekian. Jadi yang kita punya isteri ataupun yang sebagai ipar ni pula, dia akan rasalah nanti kan, suami aku terjadi, isteri aku terjadi, aku kena layan dia orang ni, jadi musuh contoh. Jadi kita jadi penghubung, pengharmoni pada suasana. Walaupun suasana tu memang kita rasa, bayangkan tuan-puan, ini yang kita pegang, semua ahli keluarga tu pegang konsep begini. Jadi setiap orang tu memerhatikan keadaan yang dia perlu harmonikan, bukan dia menambahkan beban kepada keadaan. Jadi dia akan jadi lebih indah. Dan cuba kita ingatkan juga pada anak-anak, yang bila nampak adik-beradik yang buat salah, kena betulkan, kena tegur. Datang ke rumah orang misalnya kan, cara bagi tahu macam mana agak-agaknya kita nak berakhlak, beradab. Nampak abang hantar anak berderet minta mak jaga, dia mungkin terlupa nak bagi nafkah. Kita sebagai adik-beradik tak ada masalah, kita ingatkan, abang, mak kita tu dah berusia, ayah kita pun dah tak kerja dah tu kan, rumah kita ni jadi tempat hub raya kan, mana orang berkumpul, mak ayah tak bekerja, jadi mungkin mak ayah pun nak kena masak, jadi mereka nak dapat kewangan macam mana kan. Jadi abang mungkin sikit bagi bang, hantar anak tak apa, tapi fikirkan juga mak ayah penat ke tak. Kita cara tegur hikmah lah, bincang kan. Kalau kita tengok adik kita berpantang dengan mak tapi mungkin tak lupa nak ulurkan duit barang basah misalnya jadi kita bisik kepada dia. Jadi ini penting, tuan-puan, untuk kita faham. Dan kalau kita sebagai anak juga jangan lupa, mak ayah kita mungkin kita contohlah, tuan-puan, sebagai anak-anak perempuan mungkin ingatkan saudara lelaki tentang zakat ibu dan ayah kan? Kalau keduanya mungkin dah telah uzur kan? Dan ini akan mengeratkan sebenarnya hubungan kita. Dan sentiasa ingatkan bahawa dengan adik-beradik kita kena jaga akhlak dan adab terhadap saudara kita, adik-beradik, dan juga kepada ibu dan ayah kita lah, sekiranya masih ada. Dan kalau tak ada, ziarahlah kuburnya sama-sama ke kan. Ada, saya kenal Haji,
satu keluarga ni subhanallah, keeratan tu mereka ni setiap tahun tu berkumpul dekat dia bersang seli kan. Ada rezeki hari raya tu rumah alung dia, angah dia, sebab mak ayah tak ada. Tapi setiap kali ziarah tu, perkara pertama yang mereka pergi ramai-ramai anak cucu ni pergi ke kubur ibu dan bapa mereka. Ini tradisi yang mereka bentuk, subhanallah kan. Mereka buat tahlil kat situ kan, sedekahkan Fatihah, baca doa dan sebagainya. Jadi subhanallah tuan-tuan, ni akhirnya kita nak ingatkan pada adik-beradik kita. Sebab kita nak masuk syurga Allah ni sama-sama. Kita nak bagi tahu kita punya anak-anak saudara kita. Kita hidup ni nak bersilaturahim, menjaga, membentuk. Dan family ni where the life begin. And love never ends. Dan jangan sekali kita give up tuan-tuan dengan keluarga kita, dengan ahli keluarga kita, dengan adik-beradik kita. Walaupun siapa pun mereka yang dekat depan mata kita. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Haji untuk perkongsian dan peringatan kita bersama. Dan Haji sebut tentang ada keluarga yang memang berkumpul ni. Ada sahabat kita juga berkongsi pengalaman lah, katanya Ummu Zubair kata sebenarnya selepas ketiadaan Umi Abah di awal usia, kami tujuh beradik jadi lebih rapat. Setiap perkara kami mesyuaratkan. Kalau tak boleh berdepan, kami berzoom. Saling bersandaran jika susah dan sedih, juga rindu pada orang tua kami. Katanya, hargailah sebelum semua pergi. Tu pun kejap lagi lah Haji, kita nak mungkin respon tentang pengalaman sahabat kita kan. Juga nak raikan selepas ni soalan daripada sahabat kita bertanya tentang contoh ataupun cara yang terbaik untuk menegur kesilapan ahli keluarga. Kejap lagi kita raikan, jadi anda jangan ke mana-mana. Kalau ada sebarang persoalan, boleh terus hantarkan ke Facebook kami, komen dekat situ pun boleh, YouTube pun boleh, serta WhatsApp 01129004 004. Kita akan raikan anda dalam tajuk Mereka Tetap Adik-beradik Kita, insyaAllah. Jangan ke mana-mana, kembali seketika nanti untuk IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Pianda Luqman di Warna Pagi IKIM. Setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Itu yang patut kita risau. Jadi makin kuat kita percaya pada Allah, percaya pada pertolongan Allah, percaya kita bergantung pada pertolongan Allah. Diiringi dengan lagu-lagu nasib terbaik di Malaysia. Lagi upaya ku turuti anjarannya, apa terdaya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Terus setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dalam kebimbangan kita terhadap penyakit-penyakit berjangkit seperti COVID-19, harus diingat penyakit tidak berjangkit atau non-communicable disease NCD juga menjadi pembunuh senyap rakyat Malaysia. Dianggarkan 1.7 individu dewasa di negara ini menghidap 3 penyakit NCD, manakala 3.4 juta individu dewasa pula mempunyai 2 penyakit NCD atau mempunyai faktor risiko utama. Ini menunjukkan 1 daripada 5 orang dewasa menghidap diabetes, 1 daripada 3 dewasa menghidap hipertensi, manakala 2 daripada 5 dewasa mempunyai kolesterol tinggi. Amalkan gaya hidup sihat. Bersenam sekurang-kurangnya 30 minit 3 kali seminggu. Ambil pemakanan yang berkhasiat, kurangkan garam dan gula dan sentiasa positif dalam melalui kehidupan hari ini. Kita mampu mengubahnya. Badan kita, amanah kita, jaga dan pelihara. Pesanan sihat ini daripada kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kita beradab, mudah-mudahan dengan adab ini menjadi jalan untuk kita semakin dekat dengan Allah. Bahkan kita kena ingat ketika kita cuba beradab dengan adab yang terbaik, sebenarnya kita sedang mengikuti jalan dan adabnya baginda Nabi SAW, dan ia adalah jalan untuk kita semakin dekat kepada Rasulullah SAW dengan mengamalkan segala adab-adab yang dianjurkan di dalam Islam. Pelajari dan jalani kehidupan yang diselami adab dan etika baginda Rasulullah SAW menerusi rancangan Bicara Adab bersama Afadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun setiap Selasa 9 malam hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Terus bersama kami di IKIM Inspirasi Info dan Islam. Terima kasih atas perhatian anda. Untuk kemudi hati kita bicarakan pada malam ini. Mereka tetap adik-beradik kita. Kita nak dengarkan perkongsian. Tak lain tak bukan bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita. Dan anda boleh terus hantarkan soalan anda 0112900404 di ruang komen Facebook IKIM FM boleh. Dekat YouTube boleh. Pun saya nak raikan Haji. Ada sahabat kita berkongsi soalan Haji. Di WhatsApp. Dia tanya dengan kita bagaimana cara yang terbaik untuk tegur kesilapan. Contoh, seorang kakak akan mudah diterima nasihat kita sebagai adik. Kadang-kadang kakak ni kasar dan juga garang dalam perbualan sehingga menggores hati insan terdekat. Kadang adik rasa macam yelah dia lagi matang pada kita, dia dah lebih dewasa, kita nak tegur pun sebab tak kena kan Haji. Macam mana lah nak tegur tu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Sadaqallahul azim. Yang Allah sebut, maka kamu katakan kepadanya kata-kata yang qaulan layyinan, lemah lembut. Mudah-mudahan dia beringat, dia sedar, dia takut kepada Tuhan. Dan tak semestinya dengan kekasaran tu kita kena beri kekasaran. Saya faham. Tapi dengan kata-kata lembut ni dia boleh memberi kesan. So ada orang kadang-kadang dia merasakan kekasaran tu orang lagi mendengar. Bila orang ni menjerit, dia pun menjerit. Lama-lama tak ada siapa pun dengar antara dua-dua. Tapi bagi tahulah, kakak lembutlah sikit cakap kan, cara kita cakap. Sebab kita nak kena bagi teguran ni dengan bahasa suara yang lemah lembut. Jangan sekali kita nasihati tegur dengan suara yang tinggi, dengan bahasa yang angkuh, dan kita menasihati dan memberi teguran ni dengan merendahkan aib mereka pula. Jadi dia makin jauh lah daripada kita, takkan kena. Dan kedua, elakkan kita nasihati tu dengan kita tegur tu dalam depan orang ramai, depan adik-beradik yang lain misalnya. Tapi tegurlah waktu kita bersendirian. Kita ajak masuk bilik sembang berdua kan. Awak ni kenapa? Kan? Bagilah nasihat dengan adab dan dengan cermat. Dan waktu tu tuan-puan, sebagai adik-beradik ni, dan kita bawa diri kita ni sebagai kalau kita yang tua kan, saudara yang tua, maka kita hormati dia sebagai seorang yang muda. Kadang-kadang mereka mungkin tersalah memilih jalan, tersalah dalam membuat keputusan dalam kehidupan. Tapi sedar tak kita tuan-puan, sebenarnya kita pun dah diuji dalam keadaan macam tu. Dan satu perkara yang mungkin berlaku dalam keluarga kita ni, akhirnya terparit sama dengan orang lain juga. Kan? Jadi ketika itu, adakah kita terus nak memulaukan, nak membenci? Tak, dia takkan selesaikan masalah. Dan sedangkan dia adalah manusia yang kita sama-sama kena tuntuni, santuni dia. Dan sebab dia sedang mencari jalan. Kan, permasalahan yang menimpa dia sebenarnya dekat dengan kita tu, dan kita rasa mungkin malu, hina dan sebagainya, untuk kita selesaikan sama-sama. Dan akhirnya nanti tuan-puan, dan akan sampai satu titik kebahagiaan bila adik ataupun adik-beradik yang kita bantu ni, dia akan merasai kasih sayang yang sedang dibagi oleh adik-beradik yang lain. Dan subhanallah, saya dah jumpa macam keadaan, kesukaran demi kesukaran yang mungkin kita lalui sama-sama, tak berhenti-henti kan. Itulah sebenarnya nak kuatkan kita. Kalau kita biar kan, dia akan jauh. Dan kalau kita sentiasa jumpa tu dalam keadaan marah-marah, lama-lama dia tak akan ada kasih sayang. Dia akan buat perkara itu sendiri. Dan tak ada langsung peluang untuk kita beri teguran dengan berhikmah. Jadi itulah yang saya harapkan. Dan cari ruang untuk nasihati dia, untuk tegur. Kita minta maaf, Long ni bukan nak bagus sangat, tidak. Tapi nak bagi tahu, kita pujuk dengan perasaan supaya orang yang ditegur ni tidak terasa hati dengan kita. Jadi dan jangan kita lupa untuk sentiasa bacakan doa untuk dia. Dan antara perkara yang mudah tuan-puan, yang mudah baca, saya suka kongsikan amalan ni lah, yang mudah kan. Kadang-kadang setengah orang dia nak hafal bacaan doa yang paling-paling sukar. Saya selalu kata, pelihara dulu kita punya amal ibadah yang wajib kita buat tu. Kemudian
kalau ada perkara tu memang sangat berat nak kita cakap, kita buat solat taubat dulu, buat solat hajat. Kemudian kita lazimkan bacaan Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Dan kita sampaikan. Tapi tadilah yang saya kata awal tadi, tuan-tuan ikut, jangan depan orang ramai kan, jaga adabnya, jangan malukan dia kan, pilih tutur perkataan yang baik, minta maaf dahulu. Mudah-mudahan dapat membantu. Wallahualam. Saya terima kasih banyak Haji untuk respon kepada sahabat pendengar kita. Ada sahabat kita juga kongsi komen dekat sini. Ada yang sanggup left group family bila dah mungkin ada harta sikit ke kan. Mungkin rasa tak sama standard lah dengan yang dahulu dan sebagainya. Kan terima kasih yang banyak buat sahabat-sahabat kita yang berkongsi respon adik-beradik ni katanya sanggup left keluarga sebab dah kaya raya katanya. Apapun ada juga bila raya kan Haji, walau macam mana pun pergaduhan dan sebagainya ni, kita nak wujudkan kesefahaman. Setengah orang rasa macam kenapalah dah 15 tahun ini je lah tugasnya raya setiap kali, itulah juga sayalah juga yang masuk dapur, cuci itu cuci ini. Ada juga kalau kita risau bergaduh sebab siapa yang perlu menjaga kalau ibu ayah yang uzur kan ketika Aidilfitri, ada orang nak pergi ziarah dan sebagainya, tak sempat menyantuni ibu ayah di kampung. Macam mana nak elakkan konflik itu Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perempuan adik-beradik ni dia macam bunga yang berbeza tapi daripada taman yang sama. Okey. Maksudnya ialah pelbagai kan. Ada yang mekarnya tu besar, ada yang warna-warni tu indah. Ada tu mungkin tak nampak sangat kemekaran dia tu. Tapi akhirnya dia daripada satu taman yang sama. Kalau dalam analogi ni sebagai ahli keluarga, ibu ayah. Pandang dari sudut apa pun kita daripada tempat yang sama. Jadi balik pada tadi lah berlaku konflik kan? Saya suka lihat dari sudut yang sedikit berbeza. Contohlah kita pergi yang praktikal tadi, yang bila hari raya siapa nak jaga ibu ayah kan, orang pun nak pergi juga beraya kan. Setiap tahun orang dia basuh pinggan periuk mentang-mentang lah, orang tak kahwin lagi kan. Jadi ini yang tadi saya katakan, mungkin sembang long apa ni long asyik adik je kan, yang basuh periuk ni kena buat jadual kerja raya. Tak mustahil kan. Jadi takkanlah adik je. Jadi kita sembang kan. Mungkin bentuk dalam WhatsApp group kan. Okey, semua adik-adik tahun ni insya-Allah kita nak raya ke sekian-sekian kan. Long akan ada dekat rumah ni sekian-sekian. Kita apa sekarang kita nak buat. Kan? Jadi kadang-kadang tak semestinya yang sulung, mungkin yang nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan sebagainya. Sebab kita kadang-kadang tengok itulah kelebihan adik-beradik ni, dia ada yang jenis yang dia outspoken, dia boleh cakap, yang lain boleh dengar je walaupun dia bukan sulung kan. Indah, bagus kan? Dan inilah keunikan kita sebagai adik-beradik. Tapi akhirnya dia mengarah kepada apa? Kalau kita nak membentuk kerja berpasukan ni kan, nak menolong dekat dapur dan sebagainya. Jadi dia mengarah kepada apa? Jadi silakan perempuan. Kadang-kadang kita rasa malu, segan kan nak berterus terang. Tapi ini perlu. Dia akan mengelakkan banyak lagi isu kat masa depan nanti. Kan? Jadi pada saya tak salah kan, ambil sikit masa, buatlah mesyuarat. Kan, wa'amru syura burham. Tadi sahabat kita tadi Haji yang dia kata 7 orang adik-beradik kan, yang ketiadaan ibu dan ayah dia, subhanallah. Itu contoh yang sangat baik. Kan? Dan kalau saya lah secara jujur, ini pun saya harapkan dalam ahli keluarga saya, dalam adik-beradik saya kan? Ini juga yang saya harapkan tuan-puan untuk kita ambil satu pengajaran. Sebab akhirnya kalau ikut logik akal kita lah, ibu ayah akan pergi dahulu. Itu jadi persediaannya begitu. Kita kena bersatu, menyatukan. Sebab kalau adik-beradik kita punya anak-anak tu, anak-anak saudara kita tu, dia sama taraf dia dengan anak-anak kita kan, yang dasar hukum. Jadi itu keterikatan kita tu, maknanya jangan kita pisahkan dan tolonglah sekali lagi tuan-puan, kalau mungkinlah kita terasa hati yang left group, kita sangka baik. Yang mungkin dia terleft group misalnya. Anak main kan Haji.
anak main kan. Jadi kita nak elakkanlah, nak menjauhi rasa-rasa yang berprasangka ni. Yang yang Allah kata, ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran minaz zann, inna ba'da zanni wahai orang beriman, kamu jauhilah kebanyakan daripada prasangka. Jadi cuba kita bentuk, walaupun kita rasa memang dah berat ke arah itu, mentang-mentang dia dah kaya raya, dia tak nak kisah dah kita bagi, mungkin kita rasa, tapi jangan layan. Kita pergilah bersilaturahim dengan dia, ziarah dia kan, tanya khabar dia. Tuan-puan yakin dah tuan-puan, saya alhamdulillah dah bila jumpa klien yang macam-macam tuan-puan, orang yang kita nampak dari sudut mata pandang, dia ada segala-gala ni, tapi subhanallah dia juga tetap diuji tuan-puan. Cuma saya tak boleh nak kongsi dan bercerita sebab itu kerahsiaan yang saya kena pegang. Cuma saya nak katakan, harta benda ni bukan hakikat kebahagiaan. Sampai satu masa diuji, walaupun ada harta benda depan mata, tapi tak ada nilai apa-apa kan? Yang akhirnya dia akan tetap balik kepada keluarga dia, kepada asal usul dia. Subhanallah, ini dah banyak yang saya saksikan. Jadi berpeganglah pada apa yang cuba saya kongsikan tuan-puan. Jangan biarkan kita punya emosi ni menguasai rasa pertimbangan kita yang rasional, sampai kita kalau mungkin bersangka baik saja dengan saudara kita, kita punya adik-beradik, rapatkan silaturahim. Jadi insya-Allah mudah-mudahan lah ada jalan-jalan kebaikan tu nanti. Wallahualam. Amin, insya-Allah. Terima kasih banyak Haji untuk respon itu. Dan sebelum kita berakhir, sebelum kita dengarkan sedikit kupasan Haji terakhir untuk tajuk kita, mereka tetap adik-beradik kita lah, walaupun mana pun ID cincang takkan putus cincang lah kan, bergaduh dan sebagainya, tapi kembalilah rootnya tu kita nak sama-sama ukhuwah itu kita jaga. Dan ada sahabat kita berkongsi pengalaman, kadang-kadang kita rasa keharmonian adik-beradik kita ni, kita tak sedar ada juga sahabat-sahabat kita yang berantakan sesama adik-beradik kan. Setiap kali raya ada isu-isu yang nak kena selesaikan, tapi ini ada sahabat kita berkongsi, katanya ibu ayah saya pilih kasih menyebabkan hubungan kami adik-beradik menjadi renggang. Ini adalah satu perkara yang nyata yang dialami oleh sahabat-sahabat kita di luar sana. Mungkin mereka tak dapat merasai kegembiraan berada dalam suasana harmoni dalam satu keluarga. Ada isu-isu yang perlu diselesaikan, mungkin bertahun makan masa, tak selesai-selesai juga. Tapi Haji, di akhir ini mungkin apa yang boleh kita ambil perhatian dan pengajaran kita bersama, mereka macam-macam mana pun tetap adik-beradik kita, Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, kita sama-sama doakanlah yang dekat luar sana yang mungkin diuji dengan keberantakan adik-beradik. Mudah-mudahan Allah buka hidayah, ruang pemulihan dalam keluarga. Dan saya nak mengharapkan perempuan yang bersama yang kita malam ni kan, jadi mereka yang memulakan kebaikan. Jadi silaturahim ni biar kita mulakan. Ya mungkinlah kita terasa hati sangat, kita rasa jauh sangat, tapi tak mengapa tuan-puan. Kita cuba usahakan. Kalau terasa lagi, tak apa, kita usaha. Dan mungkin nampak nyata dan sebagainya, kita doakan kebaikan. Jangan kita doakan keburukan. Sebab tuan-puan, saya jumpa ada yang ahli keluarga yang anak yang tak ada adik-beradik. Dia harapkan sangat, dia tunggal, dia mengharapkan sangat supaya ada abang lah serumpanya, ataupun ada adik untuk dicurahkan kasih sayang. Ada tu pula yang tak sempat bermanja dengan ibu ayah, kemudian tak ada dah. Jadi dia sebatang kara. Jadi dia mengharapkan ada adik-beradik. Dan kita juga yang mungkin diuji dalam keadaan tadi. Cuba cari dan balik kita punya memori indah tu. Ataupun Haji mungkin mulakan dengan majlis-majlis tahlil, bacaan yasin, selawat dan sebagainya. Bentuklah dulu dengan keadaan itu. Mudah-mudahan jadi pemersatu dengan suasana. Dan jangan berhenti, tadi saya katakan banyak kali, jangan putus asa dengan adik-beradik kita, jangan putus asa dengan keluarga kita. Dan kalau tuan-puan bandingkan, keluarga tu lagi bahagia, adik-beradik tu lebih bahagia kerana harta dan sebagainya, tak ada. Dia tak akan selesaikan apa-apa. Tapi yang kita sedang diuji ni sekarang adalah bagaimana kita nak mempersatukan balik kita punya persaudaraan adik-beradik. Sayang tuan-puan, sayang sangat. Sebab ini harta kita yang sangat bernilai. Dan anak-anak saudara tu, kalau kita belajar fiqah kan, dia ada nasab daripada kita. Jadi
Saya mengharapkan sangat, saya kata-kata jangan putus asa dengan adik-beradik kita. Dan lihatlah kekuatan-kekuatan yang ada pada mereka. Doakan kejayaan mereka. Biar mereka kaya, mereka berjaya. Untuk diri ahli keluarga mereka. Dan mudah-mudahan dia dapat bentuk suasana yang lebih baik untuk ahli keluarga. Itu kita kena seronok dengan adik-beradik kita. Dan jangan rasa dengki, iri dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya mendoakanlah adik-beradik dekat luar sana menjadi hati-hati yang terbuka dalam menerima kelebihan dan kekurangan yang ada pada adik-beradik kita. Dan menjadi orang-orang yang menyatukan. Mungkin ada hati-hati yang terasa. Jangan bawa sangat tumpuan hati dan perasaan ini. Sebab takut-takut nanti dia dijangkiti pula dengan hasad, iri, wujud, takabur kan. Kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah ni 3 penyakit hati utama. Sebab tu kita kena ngaji. Akidah, fiqh, tasawuf. Untuk kita baiki hati kita. Wallahualam. Saya terima kasih Haji untuk perkongsian kita kali ini berkaitan dengan mereka tetap adik-beradik kita. Minta maaf pada anda yang tak sempat saya raikan mungkin ucapan, ada pengalaman-pengalaman. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian anda dapat mengikuti kami dalam kesibukan anda. Mungkin ada yang tengah hiris bawang ke kan. Hiris bawang tak apa, bawang janganlah kan. Kita harap sama-sama mungkin ada majlis sebagainya hujung minggu ini. Inilah ruang dan peluang. Janganlah rasa tak nak pergi sebab tak nak tengok muka dia sebab adik-beradik kita ni dah jauh dan sebagainya. Jadi inilah masa, ruang dan peluang ini manfaatkan sebaik mungkin untuk kita pertautkan kembali ukhuwah sama kita. Dan macam Haji sebutkan tadi, doakan mereka, semoga kalau ada perselisihan berlapang dadalah sesama kita untuk memaafkan kesilapan dan kesalahan kita. Sebab apa-apa pun juga mereka tetap adik-beradik kita. Kita tak boleh beli dah adik-beradik ni kat tempat lain pun sebab mereka lah satu-satunya, kalau satulah tapi kalau ramai, itulah dia adik-beradik kita yang mungkin waktu dewasa nanti inilah yang kita berkumpul, inilah yang kita cari bila ketiadaan ibu ayah kita. InsyaAllah. Haji, terima kasih banyak untuk kesempatan kita kali ini berkongsi respon, berkongsi inspirasi dengan kita dan juga cerita pengalaman dalam kita meraihkan Aidilfitri ini. Kita nak kembali kepada fitrah dalam keadaan tiada masalah, bersengketa dapat kita selesaikan sebaik mungkin, berbalah macam mana pun agar kita dapat wujudkan satu persefahaman dan saling memaafkan. Haji, terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Kita berjumpa lagi untuk kesempatan lain dalam kemudian hati. Minggu depan kita akan bersama dalam forum Bicara Ad-Din. Jadi anda akan terus bersama-sama dengan kami. InsyaAllah Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda terus ikuti kami pastinya di Radio IKIM dengan pelbagai perkongsian menarik. Yang nak dengar lagu raya Abang Faiz akan tunaikan nanti 0112900404. Tapi malam ni kita layan dulu lagu ni bersama dengan ramai-ramai ni rakan-rakan sahabat pendengar dan juga sahabat penyampai Fitrah Aidilfitri. Kini tiba masanya raih kemenangan kita semua. Syahdu takbir bergema, agungkan Tuhan yang Maha Esa. Miskin dan kaya, tua dan muda, bermaafkan hapus sengketa. Hati gembira, syukur di jiwa, yang susah jangan dilupa. Hari Lebaran disambut meriah semua insan. Kita ikhlaskan jiwa di hari raya penuh ceria. Usah dilupa pada yang tiada, rindukan yang jauh di mata. Saling berkunjung jadi
disambut meriah semua insan. Kita ikhlaskan jiwa di hari raya penuh ceria. Usah dilupa pada yang tiada, rindukan yang jauh di mata. Saling berkunjung jadi amalan, ukhuwah kita eratkan. Dah baju. Sama syukuri